Hai guys, perkongsian hari ini kita akan melihat adakah peradaban zaman silam lebih maju daripada kita dengan melihat teknologi-teknologi yang hari ini masih lagi mengelirukan. Kita teruskan dengan perkongsian pada hari ini. Komputer zaman silam, the Antikythera mechanism. Tahukah anda ada satu alat yang menyerupai komputer telah pun wujud sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Pada tahun 1901, di sekitar Kepulauan Antikythera di Greece, sekumpulan penyelam menjelajah sebuah kapal yang telah karam beribu-ribu tahun yang lalu. Di antara artifak zaman silam yang ditemui di situ, yang menarik perhatian ialah sebuah kotak kayu yang menyimpan satu alat ganjil. Tiada siapa di antara mereka yang tahu apa fungsi alat ini dan mereka memutuskan untuk menghantar alat tersebut untuk dikaji. Hasil kajian mendapati ini adalah komputer analog yang pertama dicipta lebih dari 2000 tahun yang lalu di zaman silam Greek. Alat ini diberikan nama Antikythera mechanism, sebuah alat untuk mengira kalender dengan melihat perubahan astronomi. Ia juga digunakan untuk meramalkan gerhana matahari. Ini mengejutkan ramai orang sebab alat ini mendedahkan yang semasa zaman silam Greek lagi sudah wujud ciptaan sekompleks ini. Siapa pencipta asal alat ini, tiada siapa yang tahu. Ada teori yang mencadangkan ia dicipta oleh seorang ahli astronomi dan matematik dikenali sebagai Hipparchus yang hidup pada abad kedua sebelum Masihi. Apa yang pasti, alat ini dicipta oleh sekumpulan pakar matematik dan mekanikal. Walaupun ia telah dikenal pasti, tapi bagaimana ia berfungsi masih lagi menjadi tanda tanya sebab apa yang ditemui pada tahun 1901 itu hanyalah sebahagian dari Antikythera mechanism, sementara sebahagian besar lagi masih lagi belum ditemui. Teknologi peradaban zaman silam seterusnya ialah Iron Pillar of Delhi ataupun tiang besi Delhi. Dari zaman silam Greek, kita lihat zaman silam India pula. Peradaban zaman silam India telah berjaya mencipta logam yang tidak berkarat untuk beribu-ribu tahun lamanya. Antara bukti ciptaan mereka ini ialah Iron Pillar of Delhi. Dengan berat 6 tan dan tinggi 7 meter, walaupun sudah terpacak lebih dari 1500 tahun, ia masih lagi berdiri utuh. Didirikan sejak Empayar Gupta 402 tahun selepas Masihi. Apa komposisi logam? Tiada siapa yang tahu sebab sekali pandang, ia nampak seperti logam yang biasa. Ada yang berpendapat cara logam ini dibentuk oleh tukang besi yang memainkan peranan membuatkan ia bertahan lama. Walaupun hari ini ramai pakar yang cuba mengenal pasti elemen logam yang digunakan seperti mengimbas seluruh tiang dengan imbasan X-ray, tapi mereka gagal untuk merungkai misteri logam ini. Ada lagi satu kepercayaan yang menakutkan. Kononnya, sesiapa yang menyentuh tiang ini, dia akan disumpah. Yang lebih teruk lagi, ada yang akan meninggal dunia. Walaupun begitu, ini hanyalah kisah legenda, mungkin untuk menakut-nakutkan pengunjung dari memegang tiang tersebut. Bercakap pasal logam zaman silam, Turkiye juga ada mencipta besi yang dikenali sebagai Damascus Steel. Besi ini digunakan untuk mencipta pedang yang tidak akan patah. Namun begitu, seperti juga Iron Pillar of Delhi, ramuan Damascus Steel masih lagi menjadi misteri sehingga hari ini. Teknologi seterusnya ialah konkrit peradaban Roman. Dari besi semasa peradaban zaman silam India, sekarang kita lihat konkrit semasa peradaban zaman silam Rom. Struktur yang dibuat menggunakan konkrit ini adalah antara yang paling kukuh di dunia. Malah, ia lebih kukuh daripada konkrit yang kita gunakan hari ini. Konkrit ini mereka gunakan untuk membina Roman Colosseum, The Pantheon, aqueducts dan juga jambatan di sekitar Rom. Disebabkan struktur binaan menggunakan ramuan khas, hari ini banyak bangunan-bangunan zaman silam Rom masih lagi kukuh yang kita boleh lihat. Untuk bertahun-tahun lamanya, para saintis gagal untuk mengenal pasti bahan yang digunakan. Tidak sehingga pada tahun 2023, teknologi mendedahkan ramuan konkrit yang terdiri daripada debu gunung berapi, kapur limestone, pasir yang dicampur dengan air dan dibakar dengan suhu yang sangat tinggi. Apa yang lebih menarik, konkrit ini kalau retak, bila terkena air hujan, retak-retak ini akan bercantum semula. Dengan erti kata lain, ini ialah konkrit yang boleh membaiki diri sendiri ataupun self-heal konkrit. Itulah kenapa konkrit Roman berbeza dengan konkrit hari ini. Kalau konkrit hari ini semakin lama ia semakin rapuh, tapi konkrit peradaban zaman Roman semakin lama semakin kukuh. Teknologi misteri peradaban zaman silam terakhir kita ialah peta Piri Reis.
Mungkin ini ialah kisah paling misteri di dalam senarai ini tentang sebuah peta dunia yang dikenali sebagai peta Piri-Reis. Ia dilakar oleh seorang laksamana peradaban zaman silam Turkiye. Peradaban zaman silam Turkiye dikenali sebagai Piri-Reis pada tahun 1513. Apa yang paling misteri di dalam peta ini ialah bila ia menunjukkan kawasan Antartika yang tidak mempunyai ais. Menurut ahli sejarah, kali terakhir Antartika tidak mempunyai ais ialah sekitar 6,000 sehingga 7,000 tahun dahulu. Persoalannya, ahli sejarawan percaya Antartika hanya ditemui oleh penjelajah pada tahun 1820, tapi Piri-Reis telah berjaya memetakan kawasan Antartika sejak tahun 1513 lagi. Adakah peradaban zaman silam tahu sesuatu yang kita tidak tahu? Adakah ini bukti peradaban zaman silam lebih maju dari kita? Misteri peta Piri-Reis kekal misteri sehingga hari ini. Terima kasih kerana menonton. Apa pendapat anda? Adakah peradaban zaman silam lebih maju daripada kita? Tinggalkan komen anda di ruangan komen di bawah. Akan lebih banyak lagi episod menarik dibuat naik pada masa hadapan. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kopi-Kopi Go, menarik setiap hari.